Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis binti Muhammad Badri, nombor matrik 054724. Saya akan bentangkan tugasan yang bertajuk Haji Abdul Rahman Limbong dan Tarikat Samaniyah di Terengganu. Pengenalan. Ilmu tarikat adalah sebahagian daripada pelbagai ilmu syariat yang wujud dalam agama. Asal ilmu tarikat itu daripada wujudnya tarikat golongan sufiyah dalam kalangan salaf, umat Islam dan para tokoh besar pula dari kalangan sahabat, tabi'in dan tokoh-tokoh terkemudiannya. Tarikat mereka merupakan Tariqatul Haq dan Hidayat. Asal tarikat mereka adalah tekun dan bersungguh-sungguh beribadat, memutuskan hubungan selain daripada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menolak kemewahan dan kesenangan, zuhud dengan kelazatan dunia, harta kekayaan dan pangkat kebesaran yang biasanya digila-gilakan oleh manusia biasa, dan mengasingkan diri dengan berkhalwat untuk beribadat. Amalan tarikat adalah sebahagian daripada ajaran Islam dan ia merupakan sunnah Rasulullah. Sejarah tarikat. Tarikat Samaniyah adalah satu cabang daripada Tarikat Syaziliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Ash-Shazili, wafat pada 1258 Hijrah. Tarikat ini bermula di Madinah pada tahun 1132 Hijrah, dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani atau lebih dikenali sebagai As-Samani, dari keturunan Saidina Hasan bin Saidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah binti Saidina Muhammad. Beliau wafat pada tahun 1189 Hijrah pada usia 57 tahun di Makam Baqi' di Madinah. Beliau merupakan seorang ulama, wali agung, bahkan Ahlul Bait yang berpegang dengan akidah As-Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ari dalam ilmu teologi dan akidah. Beliau mengamalkan mazhab Syafi'i dalam fiqhul furu' ibadahnya dan Junaid al-Baghdadi dalam ilmu tasawuf. Pada awalnya, beliau mempelajari tarikat Khalwatiyah di Damaskus dan lama-kelamaan beliau mula menyebarkan teknik zikir, wirid dan ilmu tasawuf hingga menyusun sendiri cara mendekatkan diri kepada Allah yang mana hasilnya menjadi satu tarikat, iaitu Tarikat Samaniyah. Rukun tarikat. Yang pertama, berlapar, iaitu makan dengan kadar yang sikit, tidak terlalu mengikut nafsu. Cara ini mempunyai kelebihannya, iaitu untuk memudahkan hati menjadi terang dan mudah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, berdiam diri dalam hati dan lisan, bermakna mereka tidak berbicara dengan banyak, mengelakkan dari hati mereka mengingati perkara yang tidak berfaedah. Oleh itu, salik akan memantau dan menjauhkan dirinya dari perkara yang haram dan mubah. Yang ketiga, berjaga pada malam hari dengan mengurangkan waktu tidur kerana ia akan membuatkan hati salik tidak tertarik dengan nikmat tidur yang merugikan. Bahkan mata yang terjaga boleh digunakan untuk mujahadat an-nafsi hingga dirinya boleh menaiki peringkat-peringkat musyahadah. Dan yang keempat, beruzlah atau menyendiri dengan mengurangkan hubungan dengan manusia untuk menuju hubungan dengan Allah. Dengan cara beruzlah, dirinya dapat mencapai darjat orang-orang yang soleh. Asas tarikat Samaniyah adalah bertaubat, melawan hawa nafsu, bersusah kerana Allah, berdoa dan berharap serta tawakal kepada Allah, merasa takut hanya kepada Allah, menjauhi perkara yang dilarang, takwa, zuhud, sabar, syukur dan qanaah. Memperbanyakkan solat dan zikir, berlemah lembut dengan fakir miskin, tidak mencintai dunia, menukarkan akal basyariah dengan akal rabbaniyah, tauhid kepada Allah dalam zat, sifat dan af'alnya. Amalan khusus tarikat. Tarikat Samaniyah mempunyai ciri-ciri khusus dalam amalan zikirnya yang kompleks, tasawul dan rotib samanya. Zikir dalam tarikat Samaniyah sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani dalam kitabnya An-Nafahat Al-Ilahiyat yang diambil oleh muridnya Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi yang mengamalkan 7 jenis zikir yang sesuai dengan 7 tingkatan jiwa yang dapat dicapai oleh manusia. Yang pertama, nafsul amarah, zikirnya berbunyi La ilaha illallah. Yang kedua, nafsul al-lawamah, zikirnya berbunyi Allah Allah Allah. Yang ketiga, al-mulhamah, zikirnya berbunyi hu hu hu. Keempat, al-mutmainnah, zikirnya berbunyi hak hak hak. Kelima, ar-radliyah, zikirnya berbunyi hai hai hai. Keenam, al-marliyah, zikirnya berbunyi qayyum qayyum qayyum. Dan yang ketujuh, al-kamilah, zikirnya berbunyi al-qahar qahar qahar. Ada pendapat lain menyatakan bahawa amalan-amalan zikir tarikat Samaniyah ini serupa dengan amalan-amalan zikir tarikat Al-Khalwatiyah.
Zikir Samaniyah dibaca dengan suara keras dan menengking yang menjadi ciri istimewa tarikat Samaniyah, khususnya ketika mengucapkan lafaz La ilaha illallah iaitu zikir tahlil. Tarikat ini juga terkenal dengan doa wiridnya yang dikenali sebagai Ratib Saman yang hanya menggunakan perkataan Hu yang merujuk kepada dia iaitu Allah. Tokoh tarikat, nama sebenar Haji Abdul Rahman Limbong ialah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Abdul Qadir. Beliau juga dikenali sebagai Haji Rahman Limbong di beberapa tempat. Gelaran bersempena dengan Kampung Limbong di Kemaman yang mana beliau sentiasa mengunjungi kawasan ini. Beliau dilahirkan di Kampung Jongok Tong, Beladau Kolam, Kuala Terengganu pada tahun 1285 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 1347 Hijrah di Mekah. Beliau semasa kecilnya tinggal di Mekah bersama bapa saudaranya iaitu Haji Tun Muhammad Zain. Setelah pulang dari Mesir, beliau mula menuntut ilmu agama dengan beberapa orang ulama, salah satunya adalah Tok Kupaloh yang mengamalkan beberapa tarikat seperti Naqsyabandiyah dan Samaniyah. Pada asalnya, beliau hanyalah berkhidmat sebagai khadam kepada Tok Kupaloh dengan melakukan kerja-kerja seperti menyapu halaman, membersihkan surau, memotong kayu, menyediakan air di kolah dan sebagainya. Beliau kerap mengikuti sesi pengajian namun hanya duduk menumpang di bawah tangga secara senyap-senyap kerana beliau bukan dari keluarga yang senang. Beliau mencatat syarahan Tok Kupaloh hanya dengan menggunakan air liur. Tok Kupaloh yang kasyaf, beliau dapat merasakan yang mana satu anak muridnya yang juga merupakan wali. Pada suatu hari, Tok Kupaloh menyedari kewujudan Haji Abdul Rahman Limbong yang menyertai pengajiannya. Kemudian dia memanggil Haji Abdul Rahman Limbong untuk memberitahu semula apa yang telah disalinnya. Satu persatu syarahan Tok Kupaloh dapat disebut dengan sempurna. Sejak itu, Haji Abdul Rahman Limbong tidak lagi mengikuti pengajian Tok Kupaloh secara sembunyi hingga menjadi murid yang paling disayangi Tok Kupaloh. Bahkan pernah anak-anak murid lain mengekori Haji Abdul Rahman Limbong secara diam-diam dengan karamah yang Allah berikan kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Tiba-tiba sahaja sosok badannya hilang dari pandangan anak-anak murid tersebut. Hasil temu bual. Responden temu bual ini bukanlah dari pengamal tarikat Samaniyah. Adapun responden ini mempunyai serba sedikit pengetahuan mengenai tarikat Samaniyah. Biodata responden iaitu pengamal tarikat Alawiyah Idrusiyah. Nama responden Ustaz Said Muhammad Hafiz bin Said Umar Al-Idrus. Berumur 40 tahun, berasal dari Terengganu. Mendapat pendidikan ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Al-Azhar Mesir dan menyambung pengajian di peringkat sarjana di Universiti Islam Antarabangsa, kemudian melanjutkan PhD di Universiti Sultan Zainal Abidin. Responden mula mengenali tarikat pada umur 18 tahun, namun keluarga beliau telah mempraktikkan amalan-amalan tarikat sejak kecil lagi. Responden mula mengamalkan tarikat pada 2007 semasa pengajiannya di Mesir. Guru yang didampingi di Mesir adalah Syekh Yusuf Hasani yang mengamalkan tarikat Syazaliyah, Darqawiyah dan Alawiyah. Menurut responden, amalan tarikat Alawiyah Idrusiyah masih diteruskan. Lokasi majlis amalan tarikat ini di Kampung Seberang Baroh, Cabang 3 Terengganu. Waktu majlis amalan tarikat ini adalah setiap Khamis malam Jumaat. Kitab yang digunakan adalah At-Tanwir fi Isqati Tadbir dan Idah Asrar Ulumul Muqarrabin. Amalan yang dilakukan dalam tarikat ini adalah zikir-zikir seperti Allah Allah, La ilaha illallah dan Hu Hu. Responden berpendapat tarikat Samaniyah sukar untuk dijumpai pengamal dan anak murid asal tarikat ini walaupun ada yang mengaku dirinya adalah pewaris tarikat, tetapi kesahihannya diragui kerana amalan-amalan yang dilakukan bukan seperti amalan-amalan khusus yang asal tarikat Samaniyah. Tarikat ini merupakan salah satu di antara tarikat-tarikat yang dibawa oleh Tok Kupaloh yang diteruskan oleh anak murid kanan beliau iaitu Haji Abdul Rahman Limbong yang telah pun wafat. Namun kebanyakan tarikat yang dibawa oleh Tok Kupaloh sudah tiada yang membawa perjalanan tarikat-tarikat beliau hingga ke hari ini. Adapun pengikut Haji Abdul Rahman Limbong juga tidak jelas kesahihannya pada hari ini. Haji Abdul Rahman Limbong hanya mengamalkan zikir, maulid dan qasidah biasa yang tidak mencapai peringkat tarikat.
Dengan ini, tiada penemuan yang sahih terhadap pengamal tarikat Tokoh Paluh maupun Haji Abdul Rahman Limbong yang ada pada hari ini. Kesimpulannya, ajaran Islam tidak cukup dengan hanya membaca tetapi mengamalkan dengan penghayatan dan menyebarkannya kepada orang lain. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ini merupakan kunci untuk meletakkan umat Islam kini sebagai umat terbaik sebagaimana dituntut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW sendiri sentiasa berzikrullah dan bermuraqabah terhadap Allah kerana amalan tersebut telah menjadi suatu kewajipan kepada Nabi. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang sepanjang hari, dan janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Dengan perintah Allah seperti dalam ayat ini, maka hati Nabi Muhammad SAW sentiasa berzikrullah dan bermuraqabah terhadap Allah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.